A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Para penonton, para jemaah sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, kaum muslimin, muslimat, khususnya jemaah Masjid Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian semuanya? Mudah-mudahan insya-Allah dalam keadaan sihat walafiat. Mudah-mudahan tahun baru berikan kita peluang untuk kita teruskan usaha kita menambah amalan soleh dan mudah-mudahan insya-Allah mendapat tempat yang terbaik di syurga. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita teruskan pengajian kita ni indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di syurga. Baik, insya-Allah pada hari ini kita nak membicarakan tentang satu amalan, satu bacaan surah yang tiap-tiap hari kita baca, sedangkan kelebihan yang boleh membawa kepada syurga yang paling tinggi. Jadi tajuk kita berkenaan rahsia Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni banyak dia punya rahsia-rahsia. Jadi kita lihat nanti rahsia Al-Fatihah yang boleh membawa ke syurga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa rahsia-rahsianya? Sebab kalau kita lihat dan faham betul akan isi kandungan surah Al-Fatihah, ia boleh menjadi penyebab kita boleh mendapat syurga yang paling tinggi darjatnya dan mendapat tempat yang mulia sekali di sisi Allah. Baik, apa dia rahsia ni? InsyaAllah kita akan lihat nanti selepas kita membaca surah Al-Fatihah ni sebagai mukadimah. Mudah-mudahan diberkati kehidupan kita. Dan mudah-mudahan insya-Allah dengan berkat surah Al-Fatihah ini boleh membawa kita ke syurga, Jannatul Naim, Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Bersama baginda alaihi salatu wassalam. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila al-habibil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah. Hari ini kita nak membicarakan tajuk berkenaan rahsia-rahsia Al-Fatihah yang boleh membawa ke syurga yang paling tinggi, Jannatul Firdausil A'la, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya terangkan tadi bahawa kalau kita faham betul-betul surah ini yang dijadikan sebagai rukun sembahyang kita, dan kalau kita faham ia sebenarnya penyebab kita boleh mendapat syurga yang paling tinggi, mendapat kemuliaan, tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia rahsia-rahsia tersebut? Nanti kita akan lihat di sini para jemaah. Surah Al-Fatihah. Baik, surah Al-Fatihah ni 7 ayat dan di mana diwajibkan kita membaca bukan setiap salat, setiap rakaat sembahyang kita. Malah sembahyang jenazah yang tak ada rakaat pun, tak ada rukuk, tak ada sujud pun, cuma 4 kali takbir, 4 kali ada permulaan Fatihah pun diwajibkan baca Fatihah juga. Begitu hebat. Apa kelebihan Fatihah? Ini kita akan lihat di sini
sebenarnya kalau kita faham berarti sebenar rahsia Fatihah ni, ia boleh membawa kepada syurga Jannatul Firdausil A'la, insya-Allah. Mulia surah ni. Baik, pertama sekali, tahu tak kita bahawa Rasulullah SAW memberitahu bahawa sebaik-baik doa adalah Alhamdulillah. Satu perkara yang saya baca hadis ni, saya pun betul ke ni? Hadisnya sahih. Rasulullah menyebut afdal doa Alhamdulillah. Sebaik-baik doa Alhamdulillah. Saya pun fikir kenapa rupa-rupanya dia dilihat daripada Al-Quran itu sendiri, di mana Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu semua bersyukur pada Allah, Allah akan tambah lagi kebaikan, keberkatan kehidupan dunia akhirat. Jadi perlunya kita, makna di sini menunjukkan bahawa Alhamdulillah, doa yang terbaik dengan menyebut tu, Allah Ta'ala dengan automatik akan memberikan kebaikan, kelebihan kepada kita, insya-Allah. Mungkin ada orang bertanya, apa perbezaan antara syukur dengan Alhamdulillah? Syukur, Alhamdulillah, apa beza dia? Sebenarnya di kalangan ulama kita pun dah terangkan perbezaan. Banyak, cuma saya ambil sedikit sajalah supaya untuk tak lari daripada tajuk kita ni. Syukur ni selalunya benda yang kita nampak dia punya kebaikan depan mata. Dan Alhamdulillah, benda yang kadang-kadang kita nampak dan masa kita tak nampak. Contohnya kalau kita diuji dengan ujian sekarang macam-macam lah, ujian macam-macam, tetap kita baca Alhamdulillah walaupun kita diuji dengan ujian menimpa. Alhamdulillah. Apa pasal? Sebab Alhamdulillah ujian, walaupun ini ujian, kita tak nampak, sebab di sebaliknya mungkin ada hikmat. Antaranya Allah Ta'ala nak hapuskan dosa ni, kafarah dengan ujian. Antaranya juga Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Jadi Alhamdulillah bukan setakat benda yang baik saja kita nampak, padahal ujian supaya dapat pahala, dapat ganjaran dengan kesabaran kita. Jadi ini perbezaan. Syukur lebih kepada benda yang kita dapat lihat. Sebab tu kalau dapat benda, kita terima kasih. Syukran ni cakap Arab. Kalau Pakistan apa, syukriyah. Kalau tak ada, kita diam. Tapi Alhamdulillah khusus kepada Allah Ta'ala, dapat tak dapat apa, tetap Alhamdulillah, sebab di sebaliknya ada hikmat, kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Jadi itulah permulaan surah Al-Fatihah. Apa kita baca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu makna permulaan doa dengan Alhamdulillah, dan Nabi sebut sebaik-baik doa adalah Alhamdulillah, iaitu kalau kita baca Alhamdulillah, Allah akan tambah lagi kebaikan, kenikmatan, kepelbagaian di dunia akhirat, insya-Allah. Dan para jemaah rahimakumullah, yang kedua antara rahsia yang ini antara yang terutama juga, rahsia yang tersirat dalam surah Al-Fatihah, dan ini juga antara yang menyebabkan kita disuruh baca dalam sembahyang rukun, dan dia juga akan membawa kita syurga yang paling tinggi sekali, iaitu apa dia? Dia menjadi apa? Surah Al-Fatihah ini mendidik kita supaya mencintai Allah Ta'ala lebih daripada segala-galanya. Dan ini yang cukup luar biasa. Mungkin ada yang bertanya, bila masa pula surah Al-Fatihah mendidik kita menjadikan Allah Ta'ala mencintai lebih daripada segala-galanya? Tak ada pun dalam surah Al-Fatihah ada. Itu yang saya sebut tadi, maknanya ada rahsia-rahsia tersirat yang kita tidak tahu, yang mana diwajibkan surah Al-Fatihah supaya menunjukkan kita ni mencintai Allah Ta'ala lebih daripada segala-galanya. Baik, apa bukti dia? Bukti dia para jemaah, kita ni kalau ketika senang, selalu kita Alhamdulillah. Tapi kalau ketika susah, kita susah nak sebut, tapi kita kena baca juga dalam sembahyang, sebab nak menunjukkan apa para jemaah. Walaupun ketika senang, walaupun ketika susah, kita tetap membaca Alhamdulillah sebagai nak membuktikan bahawa kita redha, kita sabar, kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah apa pun yang datang, ujian, baik buruk, semuanya ada kelebihan. Berbeza kita dengan manusia. Manusia kalau kita lihat macam contoh anak kita, kekasih kita, mungkin buat masalah pada kita lah contohnya. Kita mana boleh nak cakap,
Terima kasih pasal awak susahkan saya ataupun awak menimbulkan masalah dengan saya. Mana ada, selalu kita akan marah anak kita, pasangan kita pasal menyusahkan hidup kita contohnya. Tapi ujian daripada Allah Ta'ala, ujian yang macam dengan ujian-ujian macam-macam, kita tetap juga dalam sembahyang kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah walaupun dalam keadaan hari itu hidup susah. Ini yang mengingatkan saya ketika waktu dulu sikit hari dululah waktu Aceh dilanda satu gempa yang cukup hebat sekali sehingga berlaku tsunami, habis semua rumah-rumah hancur. Dan ketika itu banyaklah dokumentari buatlah berkenaan bagaimana rumah-rumah ni ada masjid, 3 masjid masih kukuh. Mereka akan merasa hairan sehingga kan saya lihat di televisyen ni, televisyen rancangan bukan dibuat oleh orang Islam, orang bukan Islam. Mereka merasa hairan ada 3 masjid yang masih kukuh, tak runtuh, sedangkan rumah-rumah semua habis. Tapi yang saya amat tertarik di situ ialah apabila azan dilaungkan untuk sembahyang zuhur atau asar ketika itu, jadi ada orang-orang ni rumah dah tak ada, pakaian pun tak ada, harta tak ada, anak-anak pun hilang, isteri habis semua. Yang mereka ada ketika itu masjid. Jadi mereka pergi ke masjid sembahyang zuhur atau asar saya lupa, dan kemudian mereka bersaf istawu Allahu Akbar. Apa mereka baca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Sedangkan ketika itu apa yang ada? Tak ada apa-apa lagi. Ujian yang menimpa cukup berat sekali, tetap mereka mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah. Tapi ini menunjukkan tanda cinta yang luar biasa, yang mana dalam keadaan senang, ketika susah pun tetap menyebut Alhamdulillah. Kita macam sebab tu saya terangkan tadi, kita dengan anak sendiri pun, dengan pasangan hidup kita, kalau kita rasa susah dengan kita mana tak boleh tahan, kita nak sebut Alhamdulillah, terima kasih lagi tak boleh. Menunjukkan mana kecintaan kita lah. Apa pun keadaan tetap, ya Allah, kami redha, kami sabar, kami berserah padamu ya Allah. Kamu lebih mengetahui. Yang dalam keadaan tsunami dan tak ada apa-apa, boleh lagi sembahyang, boleh lagi mengucapkan Alhamdulillah. Inilah yang ingin dididik kepada kita, ucapan Alhamdulillah, cinta kepada Allah. Apa pun keadaan, dalam keadaan senang ataupun susah. Ada orang dalam keadaan senang lebih bercinta, dalam keadaan susah bye-bye ya. Tengoklah dengan suami tak kasih nafkah, ataupun isteri tak memberikan apa yang dihajat, sudah kita bercerai contohnya. Tapi kita dengan Allah Ta'ala tetap Alhamdulillah, susah senang Alhamdulillah. Dan satu lagi yang menarik, iaitu Rasulullah memberitahu nanti di hari akhirat ada satu golongan Al-Hammadun yang masuk syurga yang terawal. Awal ma yud'a ilal jannah Al-Hammadun. Nabi kata golongan Al-Hammadun ni golongan yang terawal dipanggil masuk syurga. Maka ditanya, siapa tu Hammadun? Iaitu mereka lah yang menyebutkan Alhamdulillah ketika senang ataupun susah. Siapa dia? Kita lah. Kita senang pun Alhamdulillah, susah pun Alhamdulillah. Betul ke betul? Dalam sembahyang kita baca. Memang kalau luar sembahyang kita mungkin jarang baca, tapi dalam sembahyang wajib kita baca sebut Alhamdulillah. Walaupun hari itu kita dalam keadaan susah, walaupun hari itu mungkin doktor kata kita dah tak ada harapan, kadang-kadang doktor kata harapan hidup dan sebagainya. Jadi itulah para jemaah. Yang kedua, tersirat. Inilah antara sebab kita baca supaya kita redha, kita berserah, kita maknanya apa pun kita percaya segalanya, bersangka baik kepada Allah Ta'ala, husnuzan kepada Allah Ta'ala. Dan inilah antara penyebab yang boleh membawa kita ke syurga paling tinggi di hari akhirat, sebab Rasulullah dah menyebut anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama mereka yang kamu cintai. Kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka tempat yang paling tinggi di syurga. Ini yang kedua. Jadi pertama tadi apa? Iaitu sebaik-baik doa adalah Alhamdulillah. Kita baca dalam sembahyang surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, Fatihah, tanda cinta sebenar kita kepada Allah Ta'ala. Walaupun dalam keadaan apa pun, susah senang, ujian musibah pun tetap kita baca Alhamdulillah, tanda cinta kepada Allah, percaya kuat kepada qada dan qadar.
Baik, yang ketiga pula antara rahsia Al-Fatihah yang boleh membawa kita ke syurga yang paling tinggi, iaitu kita perasan dalam surah Al-Fatihah ni, di kalangan ulama, ramai ulama menyebut bahawa Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau termasuk dalam surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, dalam mazhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam surah Al-Fatihah, sebab Nabi sebut surah Al-Fatihah ni 7 ayat. Sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Sebab kalau kita buang Fatihah, dia dah jadi 6 ayat. Rasulullah menyebut Al-Fatihah 7 ayat yang diulang-ulang. Cuma yang menarik di sini, iaitu Ar-Rahmanur Rahim diulang 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim sekali. Kemudian selepas Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanur Rahim disebut lagi sekali. Maknanya 2 kali disebut, nak menerangkan kepada kita supaya kita sebagai orang Muslim sentiasa perlu bersangka baik kepada Allah Ta'ala dengan apa pun ujian, sentiasa bersangka baik. Apa pasal? Sebab Allah itu sifatnya Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Apa pun diberi ujian dengan kekayaan ataupun diberi ujian dengan kesusahan, kemiskinan, percayalah Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Dan ini supaya kita jangan bersangka buruk. Sebab ada orang kadang-kadang apabila dengar apa saja, dia dah mula sangka yang tidak baik kepada Allah Ta'ala. Jadi para jemaah, sebenarnya kalau kita bersangka baik kepada Allah Ta'ala, apa pun ujian, apa pun kehidupan, maka ana inda zanni abdi bi. Maknanya Allah Ta'ala bersama sangkaan hamba-Nya kepada Allah. Kalau sangkaan baik, Allah akan InsyaAllah memberikan kebaikan besar kepada kita. Tapi kalau dah mula sangka buruk-buruk, maka itulah tak baik. Kurang ilmu. Mungkin akan diujilah supaya kembali kepada sangkaan yang baik. Jadi sebenarnya macam orang katalah, ujian Allah Ta'ala bukan setakat dengan kesenangan, malahan ujian Allah Ta'ala juga dengan kesusahan. Senang pun ujian sebenarnya, susah pun ujian. Jadi senang apa pasal pula? Senang pun ujian sebab nak diuji kita bersyukur ke tidak, nak kasih sedekah ke tidak. Ada orang apabila dah dapat duit, dia dah lupa. Dulu dia susah, apabila susah dia rajin sedekah. Heran, apabila dah banyak duit jadi kedekut pula. Jadi kaya pun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya nak test. Dulu dia minta, ya Allah, Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah saya rezeki. Sekali Allah Taala berikan rezeki banyak, jadi kedekut pula. Ini menunjuk orang ni, ada yang tak kena doa-doa tapi dah kelain. Jadi yang ketiga, apa dia para jemaah, Ar-Rahmanur Rahim, sentiasa bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan diangkat darjat. Yang keempat, ini berkenaan adab meminta kepada Allah Ta'ala dengan pujian dahulu, kemudian baru meminta. Ini surah Al-Fatihah mendidik. Makna permulaan surah Al-Fatihah kan puji-pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. Barulah mukadimah tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini menerangkan, kita ni kalau nak minta kepada Allah, jangan terus minta, ya Allah, tak. Permulaan sebut Alhamdulillah. Sebab tu kita kalau dengar imam-imam baca dalam doa lepas sembahyang, apa permulaan? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakfi. Allahumma salli. Permulaan puji-pujian bagi Allah. Sebab apa? Kita hidup ni daripada A sampai Z, semua kurniaan Allah Ta'ala. Daripada kecil ke besar, makan, minum, kita keluar udara, semua saya bercakap semua. Semua kurniaan Allah. Kalau Tuhan tarik balik rahmatnya, kita pun dah tak wujud kat dunia. Jadi kita semuanya dengan izin dan rahmat Allah Ta'ala. Maka apabila kita nak meminta pada Allah, kita puji Allah Ta'ala setelah memberikan kita kenikmatan sebagainya. Kemudian barulah kita meminta. Minta apa? Mungkin kita nak minta kerja, mempermudahkan pekerjaan, anak yang soleh ke, minta supaya rezeki bertambah ke, baru minta. Tapi permulaan sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, satu lagi para jemaah, yang kelima, satu lagi yang cukup menarik tentang surah Al-Fatihah, rahsia ni, iaitu di mana ketika meminta tu kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Maknanya minta pada Allah dijauhkan kita daripada golongan yang dimurkai Allah dan golongan yang sesat. Yang menarik di sini, tidak diterangkan siapa golongan yang dimurkai Allah Ta'ala, siapa golongan sesat. Para ulama yang menerangkan, oh ini maksudnya, ada yang maksudkan, oh ini golongan ahli kitab, ada yang mengatakan, oh ini golongan orang musyrikin dan sebagainya. Tapi surah tu tak sebut siapa dia. Jadi di sini apa mendidik kita, mengajar kita adab yang cukup penting, iaitu kita ni apabila berdepan dengan agama-agama lain, hendaklah kita jangan memusuhi mereka ataupun kita perlu jangan menghina agama-agama lain. Sebab kita perlu apa? Kita perlu berdakwah dengan cara penuh hikmah, berbudi bahasa, cara yang baik. Sebab Al-Quran pun ada menyebut bahawa kita dilarang menghina Tuhan-Tuhan mereka. Sebab nanti mereka akan menghina Allah Ta'ala. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan kita mencaci menghina Tuhan mereka ataupun agama mereka, nanti mereka mencaci Allah Ta'ala. Di sini perlulah kita menghormati sekurang-kurangnya agama mereka dan apa? Maknanya kita jangan menghina. Sebab apa? Surah Al-Fatihah hanya menyebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan golongan yang dimurkai Allah dan bukan golongan yang sesat. Jadi siapa dia? Al-Quran baca dalam barulah diterangkan siapa golongan tersebut. Di sini menunjukkan bahawa kita perlu apabila berdepan dengan masyarakat yang bukan Islam, hormati mereka, cakap yang baik-baik dan jangan menghina agama mereka. Dakwah pun dengan penuh hikmah. Ini antara adab-adab penting dalam kita berdepan dengan orang-orang yang tidak beriman. Baik, antaranya juga para jemaah, antara rahsia surah Al-Fatihah juga, iaitu ia adalah penyembuh, satu perkara yang cukup luar biasa. Rasulullah sendiri yang menyamakan surah ini syifa min kulli sam, penyembuh daripada segala racun. Dan ini agak menarik di mana ketika zaman Rasulullah sendiri, di mana ada sahabat-sahabat tersesat jalan pada pasir ke Madinah, tiba-tiba bertemu dengan satu kabilah orang-orang Badui. Mereka minta lah sedikit kalau ada air, makanan, supaya dalam perjalanan dah sesat ni balik ke Madinah ada tenaga sikit. Jadi orang-orang Badui kata tak ada pergi. Tak ada adab langsung kan. Jadi apabila sahabat-sahabat ni dah menuju balik ke Madinah, dah tersesat jalan, tapi dapat baliklah ke Madinah, tiba-tiba ni lah orang kata kena dolat, ketua Badui tu kena patuk ular. Jadi orang-orang Badui tu panggil balik sahabat-sahabat tu, mari, adakah kamu ada ubat ni? Ketua kami kena patuk ular. Ular padang pasir yang main-main para jemaah, ini bahaya ni. Jadi sahabat-sahabat mengatakan ada. Apa adanya? Jadi apabila sampai, dibacakan surah Al-Fatihah dan sembuh para jemaah. Ini mana orang Islam confident. Kita ni agak-agak confident ke orang kena sengat ular, patuk ular, baca Fatihah. Ini kita tak confident, susah. Tapi kemudian apabila sembuh, maka barulah diberikan makanan, minuman. Akhirnya sahabat-sahabat ni pulang bertemu Rasulullah, diceritakan Rasulullah menyebut tentang Fatihatul Kitab syifa. Maknanya memang Fatihatul Kitab ni Quran, ini surah Al-Fatihah, syifaun, penyembuh daripada keracunan insam. Jadi ini antara rahsia dia, penyembuh. Bukan setakat itu saja, malah kalau demam-demam berat, tuan-tuan ibu-ibu kalau berada di Mekah, Madinah, kalau kena demam, ada orang kata makan Panadol pun tak jalan pergi sana. Demam sana memang agak pelik sikit. Jadi di kalangan ulama kita galakkan perbanyakkan baca Fatihah dengan niat kesembuhan, biar sejuk badan sikit. Pasal ini pun berlaku di kalangan ulama kita. Ada yang pernah kena demam tak boleh bangun. Sekali mereka baca Fatihah, akhirnya boleh bertenaga dan sempat pergi farmasi beli barang, balik alhamdulillah mudah sembuh berkat Fatihah para jemaah. Dan Fatihah juga ia penghimpun maksud Al-Quran. Sebab itu dinamakan ibu Al-Quran. Sebab dia menghimpunkan maksud-maksud Al-Quran. Sebab Al-Quran menerangkan apa? Allah itu Tuhan, Rabbul Alamin, segala puji bagi, dan menerangkan Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, dan juga menerangkan siapa golongan yang dimurkai Allah, siapa juga yang yang sesat, dan sifat-sifat Allah kan. Jadi dia penghimpun segala maksud-maksud yang ingin disampaikan
daripada Al-Quran, sebab itu dinamakan ibu Al-Quran Karim, dan dia juga dikatakan sebagai 2/3 Al-Quran pahalanya. Walaupun hadisnya agak lemah terangan, tapi ramai yang setuju maknanya sahih. Sebab kalau qul huwallahu ahad itu sendiri 1/3 Al-Quran, maka sudah tentu Al-Fatihah ibu Al-Quran lebih pahalanya daripada qul huwallahu ahad. Wallahu taala alam bisawab. Jadi setakat ni saya nak sampaikan itu rahsia Al-Fatihah yang boleh membawa kepada syurga yang paling tinggi. Antara yang pertama itu ialah kita tidak perasan surah Al-Fatihah mendidik kita mencintai Allah Ta'ala lebih daripada segala-galanya, dan dia adalah sebaik-baik doa, insya-Allah. Saya akhiri para jemaah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.